شأنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله سبحانك إنك أنت ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sabab dulu. Surat 80. Buat daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Ma tuliba laka syai'un situ mislul ittirari. Ma tuliba laka syai'un mislul ittirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mislul zullati wal iftiqari. Ma talaba minka, sini minka setengah nasah laka, lebih kurang maknanya. Maksudnya tiada tuntut. Tiada tuntut, mana tiada dituntut bagimu suatu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada daripada yang lainnya seperti ittirar. Apa makna ittirar? Siddatul faqri, terlampau merasakan fakir, berhajat dan terikat. Itu makna fakir. Sebab itu kalau kita minta dengan Tuhan, ya, lebih dengan Ta'ala, dengan makhluk begitu. Kalau kita melahirkan fakir, kita betul dia dapat. Ya, seorang memohon pertolongan, bantuan, diminta sedekah, dia menzahirkan dia punya ittirar fakir dia. Seorang datang minta sedekah di rumah seseorang, dengan dia izharkan sifat fakir dia, dengan gaya jalan dia terhuyung hayang, selipar pun dia tak pakai, baju pun koyak rabak. Kalau dia datang orang tengok situ cukup dah tu, ya, orang akan bagi dia, ya. Tapi kalau dia datang minta sedekah dengan pakaiannya tidak pakaian fakir, ya, jangan dia pakai baju blue jacket dia ada siap necktie dia, bawa beg James Bond dia pakai spek mata ribbon dia. Wah, ni orang kata ni apa, kita pula panggil dia tuan nak apa. Dia kata saya datang ni nak minta sedekah. Kita pun terperanjat tengok macam apa. Ni betul tidak dia ni, sebab dia tidak zahirkan fakir, sifat fakir ni. Sebab dia kata ma talaba atau ma tuliba minka syai'un mislul ittirar, ya, mana tidak dituntut daripada engkau suatu seumpama ittirar, mana dituntut kita supaya menzahirkan sifat kita fakir. Tahaqqaq bi fakrika baulah yamudduka biginaih. Tahqiqkan kamu memandang fakir kamu dengan Allah, dan saya kamu akan dibantu. Bila tahqiq betul mandang fakir kalbi kita, ini semua urusan kalbi tadi. Dalam kalbi kita, roh sir kita ada benda tu. Ini dikatakan mengenal diri, ya. Mana arafa naqsa faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Kenal tu ada dua. Satu bil syariah, satu lagi bil haqiqah.
Kalau maqam syariah dia mengenal tu dengan membahas, memandang perbandingan sifat kita lemah, Tuhan Maha Kuasa, kita fakir, Tuhan Maha Kaya, ya. Kalau mengenal dengan hakikat, dia bukan sekadar i'tikad dan bahasan, tapi dia merasa karam diri dia, akhirnya tak ada ia yang ada dia. Ada ia tiada engkau. Dulu dah ada kan, itu surat 3 tu. Hakikat setinggi adab bahwa ada ia tiada engkau. Mana keperasanan kepada wujud dia sahaja yang menguasai dalam qalbi insan. Ya, keperasanan kepada wujud makhluk tak ada. Sebab kewujudan ada dua, satu mutlak, satu muqayyad, satu hakiki, satu majaz. Ya, orang yang mengenal diri dia akan pandang wujudul mutlak wal hakiki. Ya, kalau orang tak kenal diri dia, dia akan pandang wujudul majaz atau wujudul muqayyad. Ya, itu dia kata kenal diri. Sebab tu dalam risalah wujudiyah bagi Syekh Ibn Arabi radhiyallahu an, makna hakikat sebenar mengenal diri itulah tiada engkau. Habis. Ada ia, tiada engkau. Ya, selagi kita rasa kita ada, dia belum kenal diri. Sebab kita hakikatnya tiada. Bila kata tiada, bila dibandingkan, diadukan dengan wujudul mutlak. Wujud mutlak apa? Wujud lawan dia wujudul muqayyad. Semua makhluk termasuk kita ni, wujud kita muqayyadun, mana diikat, ditambat. Ada kita, lahir kita, tempat mana, tarikh lahir, tarikh mati, semua ada susun. Ada kita susun tuan-tuan. Kita tak masuk campur benda tu. Ya. Bahkan darah yang mengalir dalam darah kita ni ya, kita pun tak masuk campur. Kalau dia kata dia snap, dia pegang, dia kan dia sumbat ni, kita pun dah mengelupu. Ya, itu maknanya apa? Wujud yang hakiki. Bila dibandingkan wujud yang sebenar-benar wujud, wujud yang mutlak. Apa makna mutlak? Wujud yang tidak terikat dengan sesiapa. Kewujudannya tidak perlu kepada sani', kepada mujid, kepada pencipta. Sebab dia apa? Sebab dia qadim. Dia sedia kala. Wujud dia asliyun. Adapun wujud makhluk adalah arid, baru datang. Dulu tak ada, sekarang baru datang. Tarikh dia datang tu tarikh lahir, sebab beranak. Dia datang kedua tahun 60, tahun 40, tahun 70, tahun 80. Mana dia baru datang. Bila dia adu dengan wujudul asli, wujud yang hakiki ta'ala, padamlah wujud itu, tenggelam. Ya, tenggelam wujud kita, takkan terperasan lagi dah bila ada yang lebih besar daripada itu. Bila syu'urul qalbi berlaku dalam diri seorang, jazbah berlaku dan lenyap yang lain, di situ dia akan dapat kelazatan. Ya, dia mesti pandang yang besar, yang kaya, baru dia nampak dia fakir. Itu rahsia disuruh kita banyak zikir. Kita tembak dengan zikir, sebab kalimat zikir daripada asma'nya, awsafnya, dia akan menunjuk kepada jalal, jamal Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Bila benda tu terpaku dan terasa di hati, baru kita kenal siapa kita. Hilang. Bila kita nampak kudratillah, hilang tak kudrat kita? Hilang. Bila kita pandang iradatullah, hilang tak iradatul khalqi, iradat makhluk? Hilang. Sekira mana dia hilang? Sekira dipandang tepat dengan nur dia. Dan ilmu makhluk akan hilang bila dia terpandang ilmu Allah Ta'ala. Last sekali wujud dia akan hilang bila tepat dia memandang wujudul mutlak, wujud Allah Ta'ala. Dalam mana dipandang? Basirah, bukan mata luar. Al-basar la yara illa al-haq, wal-basira la tara illa al-haq. Mata luar dia tak pandang melainkan makhluk. Mata dalam dia memandang dia. Apa makna memandang? Muraqabah dan musyahadah, yang disebut dalam hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Itu dua maqam dia, musyahadah wal muraqabah. Bermakna rahsia dia kena memandang balik kepada hadrat. Bila hati tu dibukakan oleh Allah Ta'ala, dia akan terpandang, takkan terasa. Syu'ur qalbi. Bila qalbi terbuka, ya, bila terbuka, selalu dah ulang, jangan lupa. Qalbi tak akan terbuka. Dia akan terbuka bila ada ishkun, rindu yang cukup kuat dengan Tuhan. Dia terbuka. Rindu yang cukup kuat, baru dia terbuka.
Dan rindu yang kuat takkan terhasil, melainkan dia ada mesti dapat bawa dia kemanisan yang cukup kuat, lazat dengan Tuhannya. Bi falyafrahu, dengan aku hendaklah kamu seronok dan gembira. Bila dapat seronok gembira, bila terpadam pandangan makhluk, betul buka rahsia-rahsia zat dengan dia. Ya, bila ada kemanisan, dia akan dapat apa? Keasyikan, rindu yang kuat. Dia dapat rindu tu, dia dapat mahabbah yang kuat, baru dia melompat makrifat. Boom. Bila makrifat ni cerita ni, boom, dia terbuka, maka lenyap yang lain. Ya. Dan kemanisan tidak akan dapat mesti awal sekali. Awalul sayd, perjalanan yang pertama apa? Ishtighalul qalbi ma'allah, penumpuan betul tepat kalbi dia dengan Tuhan. Dia sebut nama Allah, dia zikir tu betul-betul, dia menghadap tawajuh. Maka dia akan diberikan hadiah pertama, kemanisan. Sebab tu bila kita ibadat, zikir baik, baca Quran, sembahyang dan seluruh ibadat, kita nak cek balik ada manis tak dengan Tuhan, ada rasa tak kalbi kita. Sebab kalbi yang Tuhan nak tengok, dia tengok dalam kalbi, dia itilak kalbi kita, tak ada apa pun kalbi kita dengan dia, tak ada connect, tak ada harga, tak ada nilai ibadat. Ibadat itu tidak ada nilai bila tidak ada persambungan rohani dia dengan Allah SWT. Yang pertama sekali itu, sentuhan tu kena cek. Bila ada kemanisan, kita syukur banyak dengan Tuhan. Bila syukur, Tuhan tambahkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau aku syukur, aku tambah. Mana tambah? Ziyadah, dia akan ada. Daripada maknanya penumpuan dia pergi kemanisan, kemanisan dia pergi kepada kelazatan, mahabbat dan ishkun, rindu. Rindu tu rapatul hijab, dia dapat saja kerinduan yang kuat, ya, nur dia akan penuh, pum, rapatul hijab, aku buka hijab. Dia terbuka hijab, baru dia kenal siapa Tuhan. Ya, betul-betul dia merasakan kewujudan Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya ta'ala ala kulli syai', atas tiap-tiap suatu makhluk ni, qadirun, ay qadirun ala kulli syai'. Tiap-tiap suatu tu kita nampak kudrah Tuhan. Dia pandang ke langit, nampak kudrat Tuhan. Pandang laut, nampak kudrat Tuhan. Pandang pokok, nampak kudratillah wa iradatillah wa wujudillahi ta'ala. Penuh tu. Bila benda tu menguasai nur tu, maka tiga tu hilang pandangan diri. Sebab bila terpandang yang besar, maka yang lain akan hilang. Dia misal ada cetusan tu. Saya selalu buat misal apa? Tuan-tuan pergi dekat pokok nibung. Tahu pokok nibung? Ambil satu, dia punya duri tu, tuan-tuan cocok, ada rasa tak? Ada kan? Dia pun pergi dalam hutan, tengah-tengah hutan, dia duduk situ, kebetulan dekat dia duduk tersebatang pokok nibung, pokok lain tak ada. Tiba-tiba terserempak harimau keluar, dia panjat pokok nibung. Betul tak? Dia mahu nak terkam, dia panjat pokok nibung sampai ke atas. Apa pun dia tak rasa duri tu. Sebab apa? Perasaan merasakan haibah rimau tadi tu menyebabkan apa? Dia tak perasan, cocokkan duri nibung. Bila rimau terlari, dia turun balik, baru dia boleh rasa, aduh, macam mana? Sebab bila rasa dengan yang besar ada, yang lain tenggelam. Tu kita nak wujudkan, dia panggil apa? Syu'urul qalbi ma'allah. Keperasanan kalbi dengan Tuhan tu ada. Bukan tahu semua dah tahu Tuhan tu memati, Tuhan tu melihat, tapi tak rasa pun Tuhan lihat dia. Yang dia rasa orang pandang ni, kan orang kata apa, kan orang kata tak ada apa, tu tak sampai. Ya, selagi makhluk ada dalam kalbi kamu, kamu takkan sampai kepada Tuhan. Iaitu buang farriq qalbak minal ayil, kosongkan kalbi kamu daripada makhluk. Baru yamla'u bil ma'arif wal asrar, dipenuhkan dengan ma'rifat dan sir daripada Allah SWT. Maka nak rasakan ittirar ni. Ittirar ni apa? Siddatul faqri, bersangatan kuat rasa fakir dengan Tuhan. Fakir apa makna? Tak ada apa. Orang yang tak ada apa dipanggil fakir. Maka fakirkan diri kita dengan Tuhan. Kita merasa kita tak ada apa, yang ada adalah dia je. Ketika itu bawa madat sampai, Tuhan akan cempakkan, ya, futuhat, pembukaan, fuyudat, limpahan, faid rohani akan sampai. Itu yang didapat oleh para arifin. Dan benda ni orang semua boleh dapat. Sebab apa? Benda yang nak tangkap benda ni semua ada kat kita.
hakikatul insan, hakikat diri, roh dia boleh tangkap, dengan syarat dia bersih. Tu je lah. Dan bersih kemuncak dia apa? Bersih daripada memandang kepada makhluk. Luar pandang tak apa, dalam jangan, dalam dengan dia. Dia akan dibuka. Itu yang perlu pada suluk dia tembak kan. Karat-karat kelalaian tu bila tanggal, maka di situ rahsia dia akan dibuka. Dan benda ni yang didapat oleh para awliya illahi ta'ala, ya. Tiada tuntut bagimu satu daripada ta'ala dan daripada yang lain seperti sifat ittiral. Mana sifat ittiral ni sangat penting, ya, perlu dipantau supaya dia wujud dan mantap betul dalam kalbi kita. Mana siddatul fakri, sangat-sangat berhajat, bergantung, berpaut, seolah-olah seorang yang jatuh daripada kapal. Ya, dalam kitab-kitab lain dia kata, ulama kata macam dia melintasi lautan, tiba-tiba dia terjatuh daripada kapal. Dan bayangkan dia jatuh dalam laut, terkapai-kapai. Ketiga itu apa? Bulat hati dia dengan Allah Ta'ala. Macam itulah hati para arif setiap saat. Dia fakir dengan Allah, walaupun dia duduk dalam istana besar. Ya, macam Syekh Abdul Qadir Jalani, rumah dia besar kan ni. Syekh Abdullah Ad-Dahlawi, wali besar tu, rumah dia macam istana, terpanjat kan tengok. Ya, itu cerita dia panjang lah, ya. Dan tiada yang telah terlebih menyegerakan kepada segala pemberian. Tidak ada satu perkara yang cepat, asra' bil mawahib, lebih pantas dapat segala yang kita nak ilahi pada engkau, mislu zuli wal iftikar, sumpama zul hina diri, iftikar mana fakir kalbi kita dengan Tuhan. Bila kalbi kita ada rasa hina dan fakir dengan Tuhan, dimintalah, pum, sekejap dia dapat. Sebab tu rahsia kalau kita tengok doa-doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang Rasulullah minta tu tak sampai sebaris kan, sikit je. Tapi sebelum tu ada 2-3 baris. Apa dia? Memuji-muji, membesar-besarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Mudabbirul Khalq, wa Tuhan yang mentadbir langit bumi, Tuhan yang memiliki segala-galanya. Disuntik benda tu sampai terasa betul keagungan dia, kebesaran dia dan kehebatan dia betul-betul. Kita akan rasa fakirnya, hinanya kita, pum, baru kita minta, baru cepat dapat kan? Itu cara minta, ya. Kalau kita tengok Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Ibnu Athaillah ni dia punya satu keluar biasaan dia yang orang lain, ulama lain tak buat. Apa hikam dia ni, ya, belakang ni ada munajat. Munajat di belakang ni dia menggulung daripada awal sampai akhir kitab ni. Isi kandung kitab ni daripada awal min alamatil i'timadi alal amal sampai akhir al-khadir, ujung dia kumpul habis dalam munajat ni. Dan munajat kalau tengok cara adab yang tinggi digunakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Jadi maknanya kalau kita tengok belakang tu, dia akan puji. Dalam munajat semua dia kata, wahai Tuhan, bagian. Dia nampak kadang-kadang tak perasan yang tu permintaan sebenarnya. Dia memuji-muji Tuhan, dia memandang fakirnya diri dia, hinanya diri dia. Ya, sebenarnya itulah permintaan. Ya. Ada pernah seorang daripada Afghanistan dulu, ya. Dia datang minta bantuan. Dia cara dia tu macam ni lah, kan? Cara dia apa, beradab, cara dia tinggi. Dia sebut apa? Masya Allah, tuan-tuan di sini di Malaysia, Masya Allah, kehidupan senang. Kami di sana rumah pun ada yang kena bom, ada yang ni tak minta kan, dia cerita. Maksud dia apa tu? Minta lah tu. Tu minta cara beradab. Kalau minta macam gangster, ada duit macam ni. Tu macam gangster. Ya Allah beri aku ni, ya Allah beri aku. Wah, ni macam gangster. Ya, minta tu minta tak. Puji dia. Dalam lafaz puji-pujian tu mengandung apa? Membesar-besarkan, mengagungkan Allah Ta'ala dan memandang akan fakir kita dengan dia. Atau lebih cepat, asra' dia ni, lebih cepat dia akan dapat bantuan daripada Allah SWT. Kita pandang fakir kita, dia akan bantu dengan sifat kaya dia. Ya, kita pandang hina kita, dia akan bantu dengan sifat lawan hina apa? Kemuliaan dia. Kita akan dapat bantuan daripada zat yang maha mulia bila hamba tu memandang kehinaan diri dia. Dan dia akan dapat bantuan daripada zat yang maha kaya bila kita pandang kefakiran diri kita, dan seterusnya begitu.
secara penggulungan dia akan dapat bantuan daripada zat yang bersifat segala kesempurnaan. Bila mana dia memandang tahqiq akan segala sifat kekurangan dirinya. Dia pandang tu, itu dipanggil man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dia kenal diri dia, dia pandang kekurangan diri dia, dan akhirnya apa? Ketiadaan lenyap. Ketika itu dia sampai, Tuhan berikan mencurah-curah madad khususnya dari bentuk rohani dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bermula ittirar amma yujibul muttar iza da'a. Penas Quran dengan amma yujibul muttar. Tidakkah Allah menyempurnakan, menunaikan hajat orang yang sangat fakir. Maknanya kita kena rasakan fakir kita dengan Tuhan, sifat faqah. Dan fakir ini bila nak rasa? Bila kita terbuka memandang akan lawan dia, siapa dia? Yang maha kaya. Sebab dia suruh dalam zikir, semua ada dalam tu. Dan kumpulan zikir dia masuk segala-gala dalam Sultanul Azkar atau Sultanul Asma. Raja bagi segala nama Tuhan, apa dia? Allah, masuk dia. Sebab bila sebut Allah, sebut dengan penuh, masuk semua sekali. Allah ialah ismun lizat wajibal wujud, nama bagi zat yang wajib wujud. Nama, bila nama ditunjuk pada apa? Musamma, itu zat. Bila zat apa? Yatasib, dia bersifat, semua masuk. Batu pukul sekali Allah, pum di kalbi itu pum, sinaran nur dikuatkan. Iza kasural azkar kasural anwar, wa iza kasural anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Bila banyak zikir, banyak nur dia. Dan bila banyak nur, maka bersihlah sir. Dan bila sir dia bersih, kana ma'allahi qarar, adalah ia serta dengan Tuhan. Dia duduk dalam makam ma'iyah yang disebut oleh Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala ma'akum, serta kamu di mana saja kamu berada. Tapi bukan serta hisyah, dia serta maknawiyah. Kalau serta hisyah, supaya kita duduk kanan, kita kiri, depan belakang, itu jangan gitu, itu syirik ini. Berserta dengan makna apa? Tidak terlepas dari dia, dengan ilmunya, kudrahnya, iradatnya, samaknya, basarnya, seterusnya. Mana kita tak terlepas daripada apa? Inkishafil ilmi. Mana kita dah ada dalam ilmu Tuhan dah azali, sebelum kita ada dah. Kita tak terlepas daripada apa? Taksisul iradat. Allah Ta'ala ada taksis iradat sedia kali lagi, berurusan dengan kewujudan kita, kematian dan segala-gala. Itu maknanya kita terikat dan pandang benda itu ma'iyah, baru dia akan dibukakan lagi kurniaan yang lebih, dan dia akan lebih hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itirar hamba itu ialah menuntut segala sifat ubudiyah. Bila ada dia itirar fakir dengan Tuhan, maka dia akan merasakan apa? Sifat kehambaan dia. Dan kerana demikian itulah tiada dituntut dari hamba itu sesuatu yang terlebih besar daripadanya. Apa dia? Memandang kefakiran kita. Dalam Quran Allah kata apa? Ya Yohannas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu fakir kepada Allah, kamu terikat. Lepas tu disuruh kita sentiasa merasakan keterikatan kita dengan Allah Ta'ala. Semua makhluk terikat dengan dia. Itu wujud kita. Adapun dia tidak, dia makna terlepas. Itu makna ghaniyun. Ghani dengan makna apa? Kaya. Kaya dengan makna apa? Terlepas dari yang lain. Dia tidak terikat dengan sesiapa. Adapun kaya kita ni nisbah kepada harta. Wang ringgit, banyak wang ringgit dipanggil jutawan, banyak harta dipanggil hartawan. Tapi bukan kita punya semua tu. Itu semua benda yang dikurniakan oleh Allah, bukan hak kita. Itu kaya bukan kaya betul, fakir pada hakikat. Dan kata Syekh Abu Muhammad Abdullah Ibnul Manazil, berkata Ibnul Munazil, baca Munazil. Dia kata apa tu? Bermula ubudiyah itu, iaitulah berrojok dalam tiap-tiap suatu.
Dalam tiap-tiap sesuatu kita rojak kepada Allah Ta'ala, kembali pada dia balik. Sebab asalnya apa? 3 perkara. Minallah, kemudian billah, kemudian ilallah. Habis? Dari dia, dengan dia, kepada dia. Semua datang dari dia. Sekarang yang kita tengok semua yang berlaku ni dengan apa? Dengan dia. Bi iradatillah, bi qudratillah. Mana ada lepas? Ya, kita mengaji usuluddin kan tauhid al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk kepada semua makhluk. Iradat takluk dia apa? Taksis menentu. Kudrat takluk dia apa? At-taksir, memberi kesan. Ijad, i'dam, mengada, meniada, ya, imata, mematikan, ya, memberi rezeki dan sebagainya, semua dari dia. Jadi rojak dalam tiap-tiap sesuatu kepada Allah Ta'ala atas haddul ittirar, di atas mana had kefakiran, mana keterikatan. Yang penting kita sentiasa memandang keterikatan makhluk dengan Tuhan. Dan bila benda ni ditasihkan dengan betul, terang, jelas, ketiga itu dia akan terpadam kewujudan makhluk daripada qalbinya. Keperasanan wujud makhluk akan terpadam. Ya, dipanggil apa? Lebur. Pengleburan ini istilah sufi dipanggil fana. Fana apa maksud dia? Antabdu azamatillah, terserlah dalam kalbi dia kebesaran, keagungan, kehaibatan Tuhan yang maha dahsyat. Maka bila terselah dipancarkan nur ni, tengah lain akan tenggelam. Bila tenggelam, berlazatlah ia dengan Tuhan. Itu tak ada. Ya, bila berlazat ia dengan Tuhannya, dalam arti kata lain, terhapus keperasanan yang lain, dia bertumpu betul kepada Ta'ala. Itulah dipanggil mulanya kekuatan makam mahabbah, baru dia pergi melompat kepada ma'rifah. Ya, baru dia pergi situ. Dan bila dia duduk situ, dapatlah ia masuk dalam kategori hamba yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ya, kita beribadat sampai Tuhan kasih. Ya, kalau tanya kita ibadat sampai mana, nak tuju sampai Tuhan kasih. Mana tanda kasih Tuhan? Itu semua dalam hadis sahih. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'ah allazi yasma'u bi al-hadisah. Sentiasalah hamba aku mendampingkan diri kepadaku setelah mengerjakan amalan yang wajib, didamping apa? Dengan amalan yang sunat, sehingga aku kasih. Bila aku kasih akan dia, kuntu sam'ah. Ya, kuntu sam'ah, akulah pendengaran dia. Dia mendengar dengan aku. Ya, dia rasa tu tuan jumpa, dia mendengar dengan aku, dia bercakap dengan aku, dia berjalan dengan aku, semua tu bermakna dia sudah rasakan af'al Tuhan. Dia panggil fana fil af'al. Kalau kita tengah sembahyang tuan-tuan, kita qiyam tu kita rasa dari kita ke dari dia? Kita rokok tu kita rasa kita ke dia? Kita i'tidal rasa dia ke atau kita? Sampai salam kita rasa dia apa tu? Kalau kita rasa saya lagi, itu mahjub, orang tu terhijab lagi. Ya, kalau dipadamkan, dia rasa semua af'al Tuhan, lazat dia, masya-Allah, tenggelam. Inqimash dipanggil. Ya, tenggelam situlah dia panggil apa? Pembukaan pintu talazzus, berlazat ia dengan Tuhan. Ya, itu pintu berlazat. Maknanya apa? Maqamil fana' tu maknanya apa? Melenyapkan, terhapus pandangan yang lain, kesedaran kalbi dia dengan itu. Sebab tu Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, ya, sehebat ilmu yang ada pada dia, 300,000 hadis dia hafal. Kita nak hafal hadis 3 pun terbalik. Bukan? Baca watin dengan wal asli kadang terbalik, illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq. Ni surah watin terbalik, dan lam yakunin terbalik. Imam Ghazali boleh apa? 300,000 hadis. Hebat, pangkat imam. Kitab besar dia ada dalam sanad Imam Syafi'i, wajiz, wasit, basit, besar kitab-kitab dia. Tapi bila dia berguru dengan seorang muhaddis, ulama hadis besar, kutub, wali kutub zaman tu, Syiah, Abu Ali Al-Farmadi radhiyallahu anhu. Ya, ketika dia datang berguru, guru dia kata, aku nak ajar kau apa dia.
ilmu kau dah melaut dah. Kitab kau kat dah banyak nak ajar apa lagi kau ni. Tapi satu je, kau takkan sampai ke Tuhan selagi makhluk ada dalam kalbi kamu. Kau takkan sampai. Melaut ilmu kau apa, bersepuluh mazhab ke, Sunan Sitah kau habis ke, hafal Quran kau hafal, kalau kalbi kau ada makhluk di sini, kau takkan sampai ke Tuhan. Besok kau datang sini, tengah-tengah hari orang tengah ramai datang, Imam Ghazali pun datang. Imam Ghazali datang ni buka jubah besar bagus. Kalau kita tinggal senglet gantung depan orang ramai ni, ambil air tu siam. Kalau kita apa orang Melayu panggil dia, sebau lah muka. Oh, saya ni orang alim besar nak siam orang ramai perhati, buat dia pun siam sampai malu tahan, sampai rasa tak ada apa dah, sehingga dia tengok orang macam tunggul dan baru dia terbuka. Dia pump, dia bayarkan amalan tadi terbuka 6 hari dah terbuka tu. Imam Ghazali surut 3 trip kan. 40 hari dia surut, habis khatam dia sambung 40 hari, dia sambung pun 120 hari. Meletup terus, terbuka makrifat yang dia dengan Tuhan. Ya, baru diturun ma'allah, tarallaha ma'ak. Kau serta dengan Tuhan, terbuka antara kau dengan dia. Itu dipanggil maqamul muraqabah. Maqamul ihsan itu dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara. Selagi makhluk ada dalam kalbi kamu, kau tak sampai. Ya, kalau kita panggil apa, lebay temberang ni banyak. Dia banyak lebay temberang ni. Cakap ya tapi kalbi dia makhluk dah, tak ada. Takkan sampai. Lenyapkan ghaib nazaral halqi ilaik bin nazarillah ilaik. Padamkan pandangan makhluk daripada hati kamu. Yang kau pandang pandangan Tuhan pada kamu, tak itu. Baru kamu betul-betul sidik dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak, kamu tak jadi murid yang sidik, tapi jadi murid yang kazib. Zahir nampak macam ya nak ke Tuhan, tapi dalam bohong. Ya. Sebab tu Imam Ghazali kata, bila kita bertakallum dalam sembahyang, pertama iftitahus salah, dia ada lapas tawajuh. Sebelum baca Fatihah kan doa iftitah tu, dia ada lapas tawajuh, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ketika kamu baca tu, kalau kalbi kamu menghadap benda lain, Tuhan jawab kadzabta, bohong kau Tuhan kata. Kalau dalam semayang dah kena bohong luar tak tahu kan. Wajah tu aku hadap, tiba-tiba baca mulut wajah tu, hati dia kat laut. Kalau orang pergi ke laut, dekat pejabat, kalau pejabat ya, rata dia pergi dan maka dusta. Mulut kau kata kau menghadap, tapi kalbi kamu tempat lain. Maka pum kena tempelak dengan Tuhan. Kazabta, dusta kau Tuhan kata. Ya. Sebab tu kalbi dia kena betul dan ilmu kalbi ilmu paling besar, sebab tempat tilik Tuhan tu. Sehingga dinamakan dia Baitur Rabb, rumah Tuhan. Mana apa? Urusan kita dengan Allah. Guna di mana? Di kalbi lah. Tangan kita tak boleh kenal Tuhan tuan. Tangan, kaki, kepala, mulut, semua jasad ni dia tak boleh kenal. Dia besok bungkus dia, semayangkan jenazah, sumbat dalam liang lahat. Yang boleh kenal dia hakikat diri kita tu. Ya, ar-ruh, as-sir. Ya, itu dalam Quran, dalam hadis semua ada nama. Dia beri nama syarab, sir, lub, fuad, ya. Lub. Kalau lub ni peringkat dia tuan, dia berdiri duduk di semua dengan Tuhan. Alladzina yazkuruna Allah inna fi khalqis samawati wal ard. Semua dalam kejadian langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, bertukarnya malam dan siang. La ayatin liulil albab, menjadi tanda bagi orang yang mempunyai lub. Albab jam'ul lubbin. Lub satu peringkat kalbi, nama hati dia. Ya, nak tahu kedudukan dia, orang yang duduk albab ni apa? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang sentiasa mengingati Tuhan ketika dia berdiri, dia duduk, dia berbaring. Tu Quran sebut ay ala kulli ahwalin. Semua kelakuan. Cuma dalam tarikat Ahmadiyah dia guna istilah fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap lamha kelipan mata kita, wa nafasin, tiap-tiap nafas kita ma'allah, serta Tuhan. Kita jangan lupa Tuhan walau satu saat pun. Satu saat pun jangan lupa. Sebab tiap-tiap saat kita sentiasa menerima bantuan madat Tuhan. Kau Tuhan potong sekarang habis kan? Dia potong 2 minit ni kan, nafas tak dia berjalan apa kan? Habis kan? Kita nak serut nafas semput pun, tarik oksigen tak naik ke otak pun, kita dah pening kan? Kalau dia padamkan habis kan? Ya, kalau Tuhan tak pernah putuskan madat bantuan dia, kenapa kita kena putuskan ingatan dengan dia?
Ya, atau orang yang mengingati Allah dia guna dua tu, az-zikr wa tafakkur. Diingat Tuhan dalam keadaan dia berdiri duduk sentiasa, kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia bertafakkur tentang kejadian langit dan bumi. Ayat ni ulama kata sunat kita baca bila kita bangun tidur. Lepas bangun tidur, kita buka mata, baca doa yang kita baca selalu tu, memuji-muji dan membesarkan Tuhan yang menyambung balik nyawa kita. Sebab kita tidur tu roh kita keluar, rohul yaqazah. Dia balik-balik sung kita sadar. Kalau rohul hayah keluar, itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ada. Jadi mana kita suntik dia dengan ayat tu. Bangun dia pagi, lepas baca doa tu, sunat kita buka jendela je. Jangan buka pintu, bukan berompak masuk. Buka tingkap kita sikit, pandang ke langit. Pandang ke langit, baca ayat ni. Inna fi khalqis samawati wal ard. Kita buat suntikan roh kita. Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar. Bertukarnya malam dan siang. Kita perhati. La ayatin lil. Maknanya ayat tu ada dua. Satu ayat al-maqru'ah. Ayat mana apa? Tanda. Tanda kewujudan, kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah. Dia ada dua. Satu dibaca Al-Quran. Satu lagi manzura yang dilihat. Siapa dia? Seluruh alam, termasuk diri kita yang kerdil ni. Ya, mana kita pandang aja, kena buka mata luar, basirah dalam kena buka. Amat bahaya manusia yang buka mata luar, mata dalam dia tak buka. Mata luar memandang makhluk, mata dalam menghadap Tuhan, tiba-tiba yang dalam ditutup. Dibuka luar je. Ya, habislah jam. Sangat bahaya kalau kita buka sebelah mata je. Dan ada makhluk yang keluar akhir zaman di sebelah mata. Apa dia ingat? Ha? Dajjal lah ni. Dajjal dia keluar sebelah mata je. Baik. Jadi maknanya apa? Disuntik ayat. Lepas tu dalam ayat lain Tuhan apa? Tuhan segegah kita. Ya. Kul in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahu ya'ti bidya. Kul, katakan olehmu ya Muhammad, in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah. Kalau Tuhan jadikan malam tadi kan berpanjangan sampai hari kiamat. Sekarang ni kita tengok tak tegang lagi, gelap lagi, matahari tak terbit. Ya, 12 jam, 24 jam, 48 jam, gelap dia seminggu. Oh, mau lawang kita tak mati dia. Ya. Kat dia nak duduk pun tak nampak, gelap. Tuhan padamkan matahari. Kalau Tuhan jadikan sampai kiamat, man ilahun ghairullahu ya'ti bidya. Siapa selain Allah yang boleh buat datang siang? Siapa Tuhan kata? Bermakna apa? Kedatangan siang hari sinaran matahari itu pati itu af'al Tuhan semuanya. Ya, atau mana ayat manzulah supaya kita suntik kalbi kita terbiar dia bersinar lagi terang, ya, ziyadah sampai kepada apa? Kekuatan iman itu berlaku yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW. Afdalul iman anta'lamallaha yusma kunta. Iman yang paling afdal, ya, kamu sentiasa dengan Tuhanmu di mana saja kamu berada. Sedar, ta'lam mana kita tahu. Tahu tu mana mengenali, perasaan, syuhud, musyahadah semua masuk. Ya, di mana saja kamu berada. Itulah dipanggil sunnah yang paling besar yang ada pada Rasulullah SAW. Dawamul khudur qalbi ma'allah. Sentiasa. Sehingga Rasulullah berdebat dengan Ibnu Surya, ya, seorang ketua ulama Yahudi. Dia kata, ya Muhammad, persoalan ini hanya boleh dijawab oleh Nabi akhir zaman je. Sekarang aku nak tanya kalau betul kau Nabi, kenapa anak tu kadang-kadang dimirip wajah bapa, kenapa anak kadang-kadang mirip wajah ibu? Wah, itu soalan pertama Nabi. Dan Nabi jawab, sekiranya tertinggilah benih, ya, ayahnya, maka anak itu akan mirip wajah ayahnya. Kalau tertinggi benih ibunya, maka anak itu akan mirip wajah ibunya. Dan kalau sekiranya ibunya putih, mak lakinya putih, anak ni keluar hitam, pergi cek DNA. Itu saya cakap je lah. Ya, banyak jadi kan, ya. Anak dia semua putih cantik. Sebab mak dia putih, bapak putih, keluar seorang ni coklat hitam. Ini siapa pula ni? Cek-cek rupa orang lain, akhirnya dapat stres. Dia kenuri dengan orang lain. Bahaya. Ya. Itu soalan pertama. Dia jawab. Kemudian lagi cerita lagi, Rasulullah pun jawab lagi. Tanda dia antara lagi ialah tidur mataku. Mata zahir basar tidur, tapi mata dalamku tak tidur. Qalbi basiraku siang malam full time menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sunnah yang paling besar kan. Dawamul qudur qalbi ma'allah.
Ya, hati yang, sebab hati bila sentiasa dia menghadap Tuhan, pancaran nur Tuhan terang. Bila nur terang, kalbi tadi apa? Senang dia menghadap Allah Ta'ala dan tidak akan berlaku maksiat kalau kalbi kita sedang menghadap Tuhan. La yazni zani wa huwa mu'min. Itu adalah hadis sahih. Seorang takkan berzina, la yazni zani wa huwa mu'min, ketika iman tu menguasai dia, makrifat tu menguasai dia, takkan buat kecuali bila benda tu hilang. Kekuatan iman hilang, dimakan oleh apa? Musuh besar dia apa? Binatang buas. Dia apa kan? Al-ghaflah, kelalaian. Lalai ni musuh besar. Kita lupa Tuhan, lalai, dia mula jauh. Sebab tu dalam tiap-tiap turun nafas kita ada dua hukum. Satu dipanggil ittisal, satu lagi dipanggil infisal. Ittisal dia makin dekat, berhubung, connect dia ada. Bila dia lalai je, infisal dia terjarak jauh. Bila kita lalai terjarak jauh, situlah musuh kita mengambil kesempatan. Nafsu syaitan dia masuk. Ya, sebab tu disuruh kita sentiasa hudur hati. Ya, lalai minta maaf, terik balik, dan insya-Allah bila kalbi itu bersih, banyak pembukaan akan dibuka oleh Ta'ala. Dan di antara sifat kalbi yang dibahas ini ialah untuk mendapat cepat bantuan Tuhan, pakai sifat ni ittirar dan pakai sifat apa? Az-zul wal inkisar. Ya, rasakan kita dihina, fakir dengan Ta'ala, insya-Allah cepat sampai bantuan-bantuan yang besar dari sudut rohani maknanya. Habis. Itu kata Syekh Abdullah tadi ya, belum munazil. Ittirar jatuhlah daripadanya, dan bahawa tiada menyangka hamba itu daripada dirinya suatu daripada haul dan kuah, dan tiada melihat daripada dirinya suatu daripada segala asbab, padahal berpegang daripada ya ataupun bersandar intimat kepadanya. Itu yang paling besar. Barang kitab ni awal dibahas sandaran qalbi dengan Tuhan sangat penting kan. Ya. Sebab tu kalau kita baca suratul Fath, iza jaa nasrullahi wal fath, bila datang dia pertolongan Tuhan dan Fathil Mekah, Mekah dapat ditawan balik oleh Rasulullah SAW. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwajah, kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ya, nikmat tu datang. Apa buat? Fasabbih, kena tasbih. Maksudnya apa? Pulangkan balik, ini kurnia dari Tuhan. Kemudian wastaghfir, dan minta ampun dengan Tuhan, menyambut kemenangan dengan memohon keampunan. Ulama tafsir kata, kenapa wastaghfir? Sekiranya ada dalam kalbi kamu perasaan menang ini daripada strategi kita, sila minta ampun. Menang dari Allah, bukan dari kamu. Ya, kalau Tuhan nak bagi menang, ya, banyak kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak kumpulan yang sedikit dapat mengalahkan kumpulan yang besar biiznillah, dengan izin Allah. Badar Kubra yang berlaku dalam bulan Ramadan ni, 3 kali ganda, 313, musuh 1000 lebih kan. Tapi Tuhan datangkan bantuan sab kejap musuh nampak Islam paling meramai. Orang Islam pula nampak angka musuh lebih kurang 6-70 orang ni, semua kerja Allah Ta'ala lagi. Ya, dan bila tamat peperangan tengok banyak musuh yang terlempang, tak ada kesal senjata, semua biru di belakang. Itu tak malaikat jentik je, apa tahu. Banyak bantuan-bantuan yang dalam sirah kalau kita tengok. Bila tu? Bila hati kita fakir dengan Tuhan. Minta ampun kalau kita rasa kemenangan tu dengan strategi kita lah. Strategi kena buat. Dalam urusan syariat kita buat asbab. Dia ada dua tu. Syariat yang zahir menuntut kita berusaha dan berikhtiar, tapi syariat yang batin mengharamkan kita berpegang pada usaha dan ikhtiar, berpegang hanya kepada dia. Dalil Quran kata, fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu dah berazam usaha, kemudian serah kepada dia. Kelulusan dari Allah, bukan dari kita. Jadi kalau kita pandang kita je, habis. Orang tu akan terdinding, dia mahjub. Ya, bila mahjub dia tak perasan, dia rasa dia dekat, rupa dia jauh dengan Tuhan. Ya, ilahi man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi. Ilahi, wahai Tuhanku, berbanyak. Ilahi man kanat mahasinuhu, orang yang amal soleh dia cantik, hebat-hebat, tapi dikira maksiat di sisi Tuhan. Zahirnya amal soleh cantik, tapi di sisi Tuhan dia maksiat. Sebab apa? Di wujudil afat, ada penyakit dalam. Ya, banyak panjang cerita dalam hadis yang sahih itu. Golongan besar-besar kan yang hebat dalam Islam 3. Pertama ulama, yang kedua
golongan apa? Mujahid yang berjuang. Yang ketiga golongan as-sahab, penderma. Ini sangat penting dalam Islam. Ulama pemegang teraju hukum, kita takkan faham hukum kalau tak ada ulama huraikan daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya orang yang berjihad. Kalau tak ada perjuangan Islam, mungkin kat Malaysia ni pun Islam tak sampai. Para sahabat pakai duduk, tak ada buat kerja Islam kan, habis. Besar semua tu. Dan as-sahab, orang beri derma. Nak buat masjid, dua. Satu masjid tu setahun dah siap. Masjid ni 5 tahun tak siap. Sebab penderma ni RM5 dia. Yang ni 3 orang bagi 2 juta, ni bagi 300,000, sekejap siap dah. Maknanya apa? Sahab. Ya, itu baik. Walakin bil aghniya'i ahsan. Al-sahab hasan. Ya, dermawan tu baik Nabi kata, tapi pada orang kaya lebih baik sebab dia support cepat kita boleh buat kerja Islam. Tapi 3 golongan yang hebat dalam Islam ni, akhirnya dalam satu hadis ada berlaku 3-3 dihumban ke neraka. Bila tuan tanya orang alim, tanya yang berjuang, tanya yang dermawan. Ini ringkasan hadis dia panjang. Kemana kau gunakan nikmat aku? Semua tu jawab dengan hebat. Kami guna untuk jalan kau ya Allah. Ya, tuan jawab kazabta, bohong engkau, habis. Sebab engkau buat benda ni, kau cari pandangan makhluk. Kau cari pujian makhluk. Kau cari kehebatan di hati makhluk. Semua tu aku dah beri atas dunia. Nama kau masyhur, kau hebat. Sekarang tempat kau bukan dalam syurga tu, finnar. Dihumban di dalam neraka wal a'yaz billah. Menandakan apa tuan? Kemuncak segala amal ialah al-qalbi. Wujudul ikhlas di mana? Qalbi. Semua di dalam benda ni. Sebab tu maknanya Quran kata qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Confirm dapat kejayaan dunia akhirat. Siapa dia? Man zakkaha. Mereka yang menyucikan batin qalbi gitu. Ya, wa qad khaba man dassaha, dan kecelakaan besar orang yang mengotorkan tempat tilik Tuhan qalbi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ma fi qalbikum. Tuhan tidak menilik ukuran akhir, ya, melainkan di kalbi seorang. Ya, manakala dalam dia cantik, alhamdulillah semua terima. Ya, tapi bila dalam cantik tuan-tuan, kita akan tengok syariat dia akan cantik. Itu dalil dia. Sebab bila dia ada mahabbah betul dengan Tuhan, dia takkan berani buat benda yang dilarang. Itu kaedah dia. Bila hati itu baik, Nabi kata lain akan baik. Kalau lain hati dia rosak, maka yang lain akan jadi rosak. Sebab tu ilmu membincang urusan qalbi ini ialah ilmu yang sabit dengan nas Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara perbahasan dia sebut dia tuan pengarang. Kemudian kata setengah arif wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin ala fa inna khaira kullahu alhamdulillah. Subhanallah. Ya Karim.